أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang diberkati ini, mudah-mudahan kita terus mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab kedatangan kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dah nak hampir dengan Ramadan kita. Jadi bukanlah kita nak cerita Ramadan tu, kerana Ramadan ni benda yang akan berulang kepada kita selagi mana Allah bagi nafas kepada kita untuk kita bertemu kewajipan Ramadan. Yang tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsikan beberapa mungkin dikira sebagai persediaan kita untuk kita menghadapi Ramadan. Walaupun kita kata kita tak sedia pun Ramadan tu mai. Betul, Ramadan tak, dia akan mai juga kat kita walaupun kita tak sedia. Jadi kalau kita yang membesarkan Ramadan itu, memuliakan Ramadan, kita mengagungkan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah itu, adalah kita bersedia. Kalau kita nak pergi ke mana-mana pun, kita akan ada persediaan. Apatah lagi kalau kita nak pergi bercuti. Kalau takat pergi kedai tak sedia apa, sedia juga, sedia duit nak bayar, kan? Kena ada bersedia. Kalau kita nak cuti, kita merancang cuti kita itu dengan baik. Jadi tidak ada salahnya, bahkan menjadi kebaikan untuk kita bersedia dalam bulan Sya'ban ini untuk kita hadapi Ramadan kita. Sedap tak sedap, habis seminggu kita dah masuk dalam bulan Sya'ban. Ya Rab, yang mana bulan Sya'ban ni dia sama dengan bulan lain, iaitu hari dia. Hari sama, hari tak ubah. Hari Ahad sampai hari Sabtu. Tapi yang istimewa dia, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berpuasa penuh di bulan Ramadan, dan paling banyak Nabi berpuasa di bulan selain Ramadan adalah Sya'ban. Pasal Nabi kita buat, bukan kerana dekat dengan Ramadan, pasal Nabi kita buat. Nabi juga ada pernah meninggalkan puasa Sya'ban, Nabi tak buat, seolah-olah macam tak ada apa. Nabi juga berpuasa sambung, hampir sambung, seolah-olah macam kena puasa. Dan paling banyak Nabi puasa adalah bulan Sya'ban.
Maka memberi panduan kepada kita bahawa inilah persediaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tinggalkan kepada kita untuk kita buat. Supaya ini adalah persediaan yang sangat rapi untuk kita menghadapi Ramadan. Kerana Ramadan ni satu ibadah puasa yang sangat berat bagi kita. Dalam tempoh 30 hari tu kita nak kena puasa penuh, sangat berat. Dengan faktor usia kita hari ni semakin meningkat, ada yang doktor kata ubat kena tambah lagi. Kalau dah tu, bila ubat kena tambah tengah hari kena makan lagi. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak hadapi cabaran dengan kita nak meneruskan kehidupan kita pada hari ini di bulan Ramadan? Cukup berat. Kita rasa tak apa, tapi bila hari pertama, hari kedua dia mula rasa tak sedap badan, rasa lemah dan sebagainya. Maka puasa ni juga adalah untuk menunjukkan bahawa kita ni orang yang hebat, orang yang kuat, kena tunjuk kuat. Maka dia antara persediaan yang boleh kita buat adalah, pertama adalah berkaitan dengan niat kita. Niat kita hari ni, bukan niat puasa nak Ramadan tu dah lagi. Niat kita ni apa? Niat kita untuk kita hadapi Ramadan yang akan datang. Apa perletakan kita untuk kita hadapi Ramadan? Kita dalam satu organisasi, kita dah ada perancangan yang hebat, ada susunan jadual yang padat, kerana kita nak benda tu menjadi kebaikan dan juga natijah keputusan yang sangat hebat. Maka kalau kita nak hebat, maka niat kita pada hari ini kita kena ada keikhlasan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai ulama berkongsi bahawa dalam bulan Syaban ini, yang mana ada kelebihannya sama seperti bulan lain, tapi hebat lagi Syaban ni kerana hari Isnin, Khamis, puasa yang sunat tu, Isnin Khamis tu, bulan lain ada tak? Tapi bulan Syaban, kalau kita buat, kita ikut Nabi kita. Boleh juga kita teruskan sambung puasa kita daripada hari awal Syaban hingga rapat dengan Ramadan. Boleh. Boleh juga kita ambil pertengahan bulan, hari putih kita panggil, hari cerah bulan, 13, 14, 15, 14, 15, 16, tengah-tengah bulan, maka kita buat itu dalam bulan Syaban. Maka kita mendapat kelebihan yang sangat banyak. Ada lagi masa tuan-tuan untuk kita buat. Mai hari Isnin, hari Khamis kita buat. Mai tengah bulan, kita tengoklah kalender kita, kita buat. Tidak menjadi kesalahan, bahkan menjadi persediaan yang hebat untuk dalam kita menghadapi Ramadan yang akan datang. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tuan-tuan guru yang hadir di surau ini banyak menceritakan tentang kelebihan Syaban, banyak menceritakan tentang kelebihan Ramadan, banyak menceritakan jadual untuk kita susun dalam bulan Syaban dan bulan Ramadan. Maka tidak salah untuk kita peringatkan, dan kita kena sentiasa ingat untuk kita melakukan kebaikan tersebut. Baik, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ni juga untuk kita perkemaskan hukum hakam puasa kita. Kita yang main mengaji, kita kata peringkat ayah-ayah di sini, peringkat pakcik di sini, peringkat Tok Wan yang main mengaji di sini. Kita tak mengaji dah di bangku sekolah, kita tak mengaji dah. Kita tak ambil dah yang tu. Kan? Kita memang bukan sekolah tu untuk kita dah. Tapi tempat mengaji kita hari ini di surau, di masjid, dengan kawan-kawan kita, kita boleh berkongsi maklumat dan ambillah peluang untuk kita tanya berkaitan dengan hukum hakam puasa khususnya. Kerana kita nak balik rumah, kita nak cerita dekat isteri kita, kita nak cerita dekat anak kita. Betul, kalau kita kerja tuan-tuan, kita ada jadual untuk kita pantau orang. Kita sebagai ketua, kita kena pantau ni, bahagian ni apa perjalanan gerak kerja dia.
Hari pertama kena peringat, hari kelima kena peringat, nak sampai lagi sebulan pasti kena siap dah benda tu. Kan? Kita sebagai guru, kita kena pantau pelajar kita daripada pelajaran, hafazan, kerja latihan dan sebagainya. Kita ketua keluarga. Kita ketua keluarga hari ni, kita pastikan anak isteri kita faham sungguh tentang hukum hakam puasa dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita memperingati mereka puasa yang lepas. Puasa yang lepas. Kalau kita tahu kata daripada selesai, alhamdulillah. Tapi takut ada yang tak selesai. Anak perempuan kita ke, perempuan dia tak puasa penuh. Kadang hari dia main yang tak boleh puasa. Tak salah kalau kita ingatkan anak kita, kerana mereka adalah tanggungjawab kita untuk mereka berpuasa. Kalau kata terlepas, mereka tak dan qada dan sebagainya, apa hukumnya? Kena cerita apa akibat dia. Mereka kena bayar apa? Macam mana nak kena buat? Keuzuran ke tak dikira sebagai keuzuran? Ni hukum yang perlu diperkemaskan oleh ayat-ayat. Hukum yang perlu kita ingat sentiasa setiap kali datangnya Ramadan. Ada sekarang soalan-soalan Ramadan ni benda yang sama, tapi kita lupa jawapan. Jadi kita kena perkemaskan untuk anak isteri kita, keluarga kita di rumah, supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi yang boleh kita tingkatkan kehebatan Ramadan kita adalah dengan taubat kita di bulan Syaban. Kita tak buat dosa, kita kata dosa besar lah, dosa kecil ada, kita tak terlepas. Kadang tersalah, kata kat kawan tu, kata kat kawan ni, mengumpat kawan ni, benda hal tak elok ada, benda kita buat. Untuk hebatkan Ramadan, kita kena taubat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana taubat itu dengan kita beristighfar, dengan kita bangun 2 rakaat taubat untuk mohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini menjadi sebab kejernihan kita dalam bulan Ramadan. Ada yang orang puasa dalam Ramadan dalam keadaan dia nak lepas je. Masa waktu kan, cukup waktu tinggal makan. Tapi orang nak dapat kelazatan itu bukan dalam Ramadan. Sebelum Ramadan tu dia dah sucikan. Kerana masuk Ramadan Allah bagi kelazatan, kemanisan ibadah dalam dia berpuasa. Kita puasa tak larat. Kita puasa rasa masa jadi panjang. Masa lama tak puasa, lambat lah. Kan? Tapi kalau tak puasa, luar saat kali maghrib dah, duduk lepak pokok hujung simpang, duduk kedai kopi, kali maghrib dah balik rumah. Tapi kalau puasa lambat buka puasa. Dia jadi macam tu. Sebab Allah nak ajak kita bahawa kalau nak manfaatkan waktu, manfaat dalam kebaikan. Kerana manfaatkan waktu dalam kebaikan, ketika mana kita berpuasa, kita akan dapat buat macam-macam. Waktu jadi panjang, dia jadi rasa lama. Sebab tu kita tengok salafus salih, ulama dulu, mereka boleh khatam Al-Quran, di antaranya Imam Syafi'i sebanyak 60 kali. Ya Rab. Pasal apa? Dalam Ramadan, dalam keadaan berpuasa, Allah bagi keberkatan waktu kepada mereka, yang mana orang yang dapat, dia yang dapat. Orang lain yang tengok dia rasa waktu sama, itu Allah bagi, dia rasa lama. Tak percaya, tuan-tuan boleh puasa lah ni bulan Syaban, hari tak puasa cepat sangat. Bila hari puasa, dia tidur, dia bangun, loh, pas Zuhur dia tidur baru setengah jam, baru 2.30 tidur ke 2. Awaklah tak bangun sampai pukul 4. Kalau hari lain tu tak pula pukul 2 ruyuk sampai pukul 6. Lajak.
Dia jadi macam tu. Tidur lagi 2.30, bangun dah pukul 3. Nampak? Jadi yang kata rasa lambat tu, kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Tu yang manfaat waktu diberkati. Jadi panjang. Jadi mungkin di antara itulah ulama yang boleh menghabiskan masa mereka dengan baca Al-Quran yang begitu banyak. Di antaranya lagi, tuan dirahmati Allah, kita boleh tambahkan amalan kita dengan kita memberi sedekah dan juga memberi zakat yang wajib. Pada bulan ni kalau kita diwajibkan untuk bayar zakat, maka keluarkanlah zakat. Tunaikan sedekah, bantu orang di bulan Syaban, kerana sebagai latihan kita. Sebab kita ni passion kita manusia, dia akan buat bila ada promosi. Promosi kalau dengar kata ada promosi, pecah gudang ke, gudang pecah ke, stok kelang ke, dia akan pergi serbu. Dia nak cari promosi. Jadi kita juga akan jadi macam tu. Tabiat kita nak cari yang hak promosi yang hebat yang ada dalam bulan Syaban, bulan Ramadan. Yang tahunya Ramadan ni dia pegang, Ramadan juga Ramadan. Mainlah bulan lain tak mau bagi. Dah. Bila masa pun kita bagi, Allah akan bagi ganjaran. Allah akan bagi. Bulan lain kalau kita bagi, Allah akan bagi juga. Tapi kalau bulan Ramadan, Allah gandakan. Allah gandakan. Dah. Minggu lepas saya dengan mak dengan apa, pergi balik kampung, pergi adalah pergi perbaik rumah sikit. Mak nak bagi sedekah dekat orang. Mak nak bagi sedekah kat orang. Mak kata, ada tak duit RM20? Nak sedekah tak kat orang? Mak minta saya nak kongsi. Mak minta, kata ada, bagi. Saya bagi kat mak. Nah RM20 ni, sedekah. Mak bagi dekat orang. Mak balik kampung jumpa adik-adik, mak bagi. Kemudian bawa mak balik rumah. Sampai ke rumah, mak kata, nah ambil lah 200 dekat hang. Mak kata, ambil lah 200 dekat hang. Mak bagi. Bukan, saya bawa keluar 20 je. Mak bagi balik 200. Hal ni yang berlaku. Kadang-kadang Allah tunjuk kepada kita ganjaran tu serta-merta, tak sampai akhirat lagi. Kita tak buka akaun kita ke akhirat lagi, tapi di dunia ni Allah dah tunjuk dah benda-benda macam tu. Kadang kita tak sedar, kita bantu orang RM1, kita duk rasa tak ada duit, selak-selak ambil duit, ada lagi RM10 tu selit. Memang duit kita kan, tapi rezeki untuk kita guna tu. Yang kata rezeki tu adalah kita menggunakan sesuatu yang kita ada. Duit ada banyak pun tak guna, tu bukan rezeki. Tu dia dapat, kan? Dia yang kata rezeki ni dia boleh guna, kan? Bila kita pegang satu benda, makan, tiba-tiba jatuh, kita kata tak ada rezeki. Pasal apa tak boleh nak makan? Walaupun makanan tu ada. Tu. Jadi benda macam ni saya yakin tuan-tuan pun hadapi benda-benda yang sama. Tak bagi ke orang, Allah hantar orang lain main bagi kita. Ini di antara power kalau kita sedekah dekat orang, kita bantu orang. Jangan kita rasa nak minta balasan, tak bagi. Allah akan pemudahkan urusan kita. Kemudian tuan-tuan, apa yang boleh kita sedia adalah persiapan kita untuk kita qiyamul lail. Bulan puasa ni nak kena bangun awal. Dia bukan macam bulan lain, tidur lewat, kena bangun awal. Kalau hari lain tak ada tarawih, kita boleh tidur awal. Pukul 10 tu kita kata boleh mula tidur lah. 10:30 tu kita duduk tidur lah, kan? Kita boleh bangun awal. Kita boleh bangun pukul 5:30 kita boleh bangun. Di Ramadan tidur lewat,
Boleh jadi pukul 11, 11.30, kadang pukul 12. Balik kena moreh dulu, sandang. Sandang ni kira tak boleh tidur lagi ya. Tidur lewat sikit. Tidur lewat, pagi kena bangun awal. Pukul 4 kena bangun dah. Ataupun 4.30. Lah. Payuk pun duk terterak lagi. Berah tak tuang ni. Ikan duk berkui. Tak kena bangun awal. Maka kita kena agih waktu kita, dan kita kena biasakan hari ni kita bangun awal untuk kita dapatkan qiyamul lail. Orang nampak sahur nak pergi makan sahur, nak pergi makan sahur. Nabi kata fa inna fis sahuri barakatun, dekat sahur tu ada berkat. Duk cari berkat sahur tu je. Sedangkan berkat masa yang kita lupa adalah qiyamul lail. Waktu malam sebelum azan. Maka itu adalah tempoh untuk kita melakukan solat malam. 2 rakaat mutlak pun boleh, 2 rakaat tahajud pun boleh, 2 rakaat taubat pun boleh, hajat ke, tasbih ke, apa segala bentuk solat sunat boleh dilakukan, kita lakukan walaupun 2 rakaat cukup. Kadang 2 rakaat tu qulhu dengan qul binnas, yang tu je tak apa. 3 minit solat rakaat, 2 rakaat 3 minit, tak ada masalah tuan-tuan. Kita buat, biasakan dulu. Dalam bulan ni kita biasakan. Sebab nanti dia akan main kalut lah. Sok lah, tak ada minum air, tak ada makan ubat. Makan luk udang pula, tak ada nak kupas udang. Dia pagi pun kadang-kadang dia minta jam juga. Bukan takat buka puasa. Luk pagi pun kadang-kadang nak hebat juga, nak qada, nak ambil tengah hari tak boleh makan tu. Kan? Biasakan qiyamul lail. Baik. Kemudian di antaranya lagi, kita kurangkan makan. Kurangkan makan sikit. Supaya perut kita ni kita tetap bersedia untuk berhenti zat. Kita biasa makan pagi roti canai 3 keping. Kan? Ini kali order macam biasa. Macam biasa ada 3 keping. Bila mai hari ni macam biasa ada kurang 1, 2, kurang lah. Mai minggu depan kurang lagi, ambil sekeping. Cukup kita kata. Supaya apa? Kita kurangkan. Supaya didikan nafsu kita itu menjadi rendah. Tiba-tiba kita duk makan mewah, tiba-tiba kena puasa, kita rasa hak numai, hak nimai dia jadi macam-macam. Dia punya nafsu dia akan jadi tinggi untuk dia makan, sehingga dia lupa untuk beribadah. Kerana dia ralik nafsu yang nak makan ni, ibadah dia tinggal dalam puasa ni. Jadi kita kurangkan makan kita boleh jaga, insya-Allah. Dan di antara kebaikannya kesihatan kita lah, kita jaga makan kita. Baik. Dan yang terakhir saya nak kongsikan kepada tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan bacaan Al-Quran kita dan ahli keluarga kita. Kita dan juga ahli keluarga kita. Itu kena ingat. Bukan kita je. Kita ni main baca Quran, kadang kita main awal di surau kita baca. Tapi balik di rumah kita tak baca. Ada yang baca, alhamdulillah, teruskan, tak ada masalah. Tapi kita nak abang kata, itulah kehidupan kita dalam Islam. Yang mana ada kebaikan yang boleh kita ambil, kita ambil. Bukan nak kata kita ni, hak ni pun nak kena cerita ke orang, hak ni pun nak abang ke orang tahu lah nak baca Quran. Ya, memang kita tahu. Tapi benda ni orang tak buat. Kan? Balik rumah, handset kita ada, kita buka Quran, baca sikit. Baca dengan ahli keluarga kita. Ajak baca. Lepas sembahyang, kita baca seminit. Lazimkan diri kita seminit membaca Al-Quran. Sebab tu kita risau, kita nak perkemahkan Al-Quran ni. Kita bimbang. Generasi anak-anak kita pada hari ini yang tak boleh baca Al-Quran, bukan nisbah yang sangat sedikit, bukan peratus yang sedikit, tapi peratus yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang tak boleh baca Al-Quran ni. Baca lintang bukan, tak ada hukum hakam tajwid, tak ada.
Kita bimbang hari ni untuk orang yang baca Quran, anak-anak lah terutamanya. Macam kami di sekolah, bila mai pelajar daripada sekolah kebangsaan yang mai duduk tingkatan 1 dengan kami, ini pengalaman lah. Mereka ni kami kena adakan kelas khusus untuk perbaiki dulu bacaan mereka. Perbaik dulu bagi elok. Kita tak mau nanti dia duduk 5 tahun dengan sekolah, sampai 5 tahun dia tak boleh buat apa, Quran pun tak boleh baca apa, tak boleh baca dengan elok. Tak, kami terpaksa. Sedangkan kita punya sukatan tu memang kita kena terus hafal Quran, tapi tak boleh, kita kena perbetulkan bacaan dulu. Jadi naknya perbetul bacaan ni bermula daripada kita sebagai ketua keluarga untuk memastikan anak kita boleh baca Quran. Dan bila anak kita boleh baca Quran, menjadi satu kebanggaan kepada guru yang ajar dia, memudahkan urusan dia. Dia seronok dengan anak murid dia, guru akan seronok dengan anak murid dia yang mahir baca Quran. Dia akan puji, dia akan gembira. Jadi kalau budak yang tak boleh baca Quran, dia akan ajar lah, tapi itu memakan masa. Jadi apa salahnya kalau kita kongsi masa untuk kita ajak untuk baca Al-Quran? Kita nak kena jaga Al-Quran. Hari ni bukan boleh pergi sekolah, kan? Anak-anak kita bukan boleh pergi sekolah, baru sekolah rendah. Sekolah menengah insya-Allah bulan 4 mudah-mudahan kembali seperti biasa persekolahan insya-Allah. Pekat boleh mengaji. Tapi di antara tempoh yang tak pergi sekolah ni, macam-macam masalah yang kita jumpa. Masalah dengan kawan, masalah dengan handset, dalam tu ada internet, dalam tu ada macam-macam hari ni, yang membimbangkan kita bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan dalam kebaikan agama Islam. Tak ada, terbimbang. Jadi kalau tak perkemah Al-Quran di rumah kita dengan anak-anak kita, kita mayang jemaah sekali di rumah, kita cek Al-Quran ni pak. Mai baca kat abah hari ni, baca Fatihah jadi ya. Cukup baca Qul Huwallah, cukup. Kita kena lembutkan anak-anak kita dengan baca Quran dengan dia pak. Panggil dia pak, baca Quran. Walaupun kita yakin boleh dah baca, memang boleh baca, tapi tak salah kalau kita duduk seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tak salah. Lepas subuh ambil satu masa, kita memang subuh kita duduk main surau, tapi kita pun ada juga jemaah wanita yang tak boleh hadir pada hari ni. Mungkin kita duduk di rumah sehari, yang antara 7 hari tu pilih sehari duduk di rumah, berjemaah di rumah. Maka di situ kita boleh cek, kongsi cerita dengan anak-anak kita. Kerana rumah ni adalah pendidikan kepada anak-anak, pendidikan kepada isteri. Yang kita ada doa, kita nak isteri salihah, tapi bila dah dapat isteri kita tak ajak jadi salihah. Kita nak jadi salih, kita nak hak salihah, tapi kita balik dia di rumah kita, kita tak ajak dia untuk jadi salihah. Bagaimana nak jadi anak-anak kita nanti, bagaimana nak jadi anak saleh dan juga anak salihah. Jadi tingkatkan bacaan Al-Quran kita, kerana Al-Quran ni lah yang Nabi banyak cerita tentang menjadi sahabat ataupun menjadi syafaat kepada kita, peneman kita dalam waktu kesunyian kita, iaitu kematian kita. Sama ada kita berada dalam kubur ataupun kita akan berada di alam akhirat nanti, dialah sebagai satu-satunya harta yang bermanfaat, melainkan anak kita, melainkan isteri kita, melainkan dengan harta kita. Quran lah yang akan menjadi hebat. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan diri saya sendiri mempunyai kekuatan untuk lakukan persediaan ni, dan sama-samalah kita menilai ataupun melihat di mana persediaan yang boleh kita perkemaskan. Bukan kita tak buat, untuk kita perkemaskan. Di mana kurangnya kita, di mana kita boleh tambah untuk menjadi lebih dalam kehidupan kita bulan Syaban. Dan kita tak boleh pasti untuk kita sampai Ramadan lagi, tuan-tuan. Kita pun tak tahu umur kita nak habis bila. Kemarin hari Jumaat, saya lah dapat berita, kita kata 2 orang lah
2 orang kematian di antara ulama lah, Ustaz Abdullah Isa di Kupang. Dia pun dia di antara tuan guru yang dia juga sebagai pembaca kitab Muqri Syekh Nuruddin. Yang mana Syekh Nuruddin kalau duduk dengan dia lah yang akan baca kitab untuk Syekh Nuruddin, dan Syekh Nuruddin akan syarah. Jadi antara orang yang hebat meninggal dunia. Kemarin juga dengan berita kematian Syekh Ulama Ali As-Sabuni, penulis kitab ulama Syam, penulis kitab Safwatut Tafasir, menulis kitab tafsir Al-Quran, tafsir daripada surah Lazim, dan banyak sekolah-sekolah yang ambil kitab tu untuk jadikan sebagai sukatan pelajaran pengajian tafsir itu. Dia dah meninggal, tuan-tuan. Jadi kita tak tahu adakah kita ni Allah sempatkan kita dalam Ramadan. Jadi persediaan kita untuk sebelum bertemu dengan Ramadan, kita dah ke arah mencari Ramadan, insya-Allah. Di sekadar tu yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Yang kekurangan itu daripada diri saya, yang kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.